Sejahtera kepada pengurusi Wan Cindy, Cik Cindy, sahabat-sahabat Dia dan sebut Sandy kena tatak mata dia. Cik Cindy dan kawan-kawan sekalian. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada kali ini. Apa yang nak bicara pada kali ini ialah berkenaan dengan harga diri. Saya ingin memulakan ucapan saya berkenaan dengan pandangan diri kita. Pandangan diri kita jauh lebih baik daripada pandangan orang terhadap diri kita. Saya ulang, pandangan diri kita adalah jauh lebih baik daripada pandangan orang terhadap diri kita. Ini berkenaan Mungkin boleh guna Fadlah Kamzah Ustaz. Pandangan. Saya ulang tuan-tuan, saya ingin mulakan bicara pada kali ini pandangan diri kita adalah jauh lebih baik daripada pandangan orang terhadap diri kita, iaitu berkenaan dengan harga diri kita. Apakah yang dikatakan harga diri? Dan saya percaya yang ada di Dewan ini mempunyai harga diri. Apakah kita fikir di mana kita letak harga diri kita? Selama ini mungkin ada orang yang berfikir harga diri itu ada bermacam-macam. Ada yang kata itu maruah, ada yang berkata jati diri dan sebagainya. Masing-masing mempunyai perkara atau kehendak untuk menilai harga diri itu. Di mana kita meletak diri kita? Kerana tuan-tuan, kalau kita perhatikan apakah harga diri itu ada nilai. Di mana letaknya nilai harga diri kita? Dan saya percaya kalau kita perhati, apakah sebab kita percaya bahawa diri kita mempunyai harga diri. Dan kita tahu kita letak harga diri itu di mana. Setiap dalam diri kita mempunyai harga diri. Cuma kita perlu tahu di mana kita nak letakkan dan di manakah harga diri itu. Ya. Dia pergerakan tangan tu asyik yang itu juga. Jadi macam contohnya dia letak. Selalunya bila letak tu kita letak kan. Jadi kita di mana kita letak tangan letak. Di mana kita letak harga diri itu? Apakah daripada pakaian kita? Apakah daripada pemikiran kita? Dan sebagainya. Saya nak bagi satu contoh. Kalau kita perhatikan, kita tengok di mana seseorang itu dia akan berfikir macam mana dia, adakah dia berfikir untuk dinilai oleh orang lain. Contoh, dia berpakaian cantik daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Pakaiannya bersih dan sebagainya. Tapi apabila kita buka bajunya, baju singlet dalam dia koyak rabak. Pasal apa tuan-tuan? Pasal dia nak tengok orang diri dia daripada luar. Orang akan tengok cantik orang ni, smart orang ni. Tetapi dia tidak meletakkan diri dia kerana apa? Baju dalam dia koyak. Sepatutnya dia kena pakai baju yang luar dan dalam cantik. Begitu juga dengan diri kita sendiri. Kalau kita ingin menunjuk harga diri kita, kita berjalan, nak orang sokong kita, nak orang puji kita, tapi dalam diri kita tidak bersih, maka tidak ada harga diri orang tu. Dan contoh lagi, biasa kalau kita ada tetamu nak datang ke rumah, kawan-kawan kita datang, kita akan cakap dengan isteri kita, kemas rumah, cantik sana, cantik sini kan, bersih. Pasal apa? Kita nak tengok, kita nak dapat pujian. Cantik rumah awak, bersih rumah awak. Padahal rumah dia memang hari-hari bersepah. Padahal yang itu ada peluang untuk melakonkan, menggayakan. Yang gunakan stage, maknanya bila tetamu tu datang, so kita lakonkanlah masa pintu tu di situ. Jadi pergi ke pintu tu dan patah balik, maknanya cantik rumah awak ni. Jadi dia bukanlah ucapan tu daripada third person punya voice kan. So, ada peluang lah untuk melakonkan. Contoh, kalau kita perhatikan, kalau kita ada kawan yang datang rumah, kita akan bersihkan rumah kita. Apabila kawan kita masuk, apabila kawan kita masuk, dia akan puji rumah kita. Cantiknya rumah awak, bersihnya rumah awak. Apakah itu yang kita nak? Padahal rumah kita pada hari itu juga yang kita nak bersih pada orang datang. Betul tak? Sebab kita nak harga diri kita, hendaklah kita bersih sentiasa rumah kita. Hendaklah kita jaga sentiasa, sama ada orang datang atau orang tidak datang. Tuan-tuan dan puan-puan, apa harga diri? Yang pertama, macam mana kita nak tahu kita ada 4 perkara yang iaitu niat kita.
niat kita mesti baik. Kiranya kita tidak berniat baik, maka kita tidak akan dapat kebaikan tu. Yang kedua, iaitu kita hendaklah selalu selesa dengan diri kita. Di mana kita pergi, kita akan selesa. Kita akan selesa dengan keadaan diri. Yang ketiga, kita mesti selalu ceria dengan diri kita. Kita pergi jumpa masyarakat dengan keadaan yang ceria. Kita bersama isteri, bersama anak-anak, keluarga dan sebagainya. Kita mesti ada dalam suasana yang ceria. Yang keempat, iaitu kita tiasa hendaklah tenang. Apabila diri kita tenang, maka kita akan dapat melaksanakan tanggungjawab kita, dapat melaksanakan aktiviti untuk kebaikan diri dan orang lain. Tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya kita mempunyai satu model harga diri yang baik, maka bukan juga untuk diri kita, tetapi untuk orang lain. Diri kita menjadi model apabila orang tengok seseorang itu mempunyai harga diri, maka orang yang tidak mempunyai harga diri ataupun ingin belajar dalam hidup akan kita menjadi satu model kepada orang lain. Kerana apa, tuan-tuan? Sekiranya kita mempunyai model harga diri, maka kita selalu akan dihargai. Maka kita pun akan menghargai orang lain yang mempunyai sikap harga diri. Maka dengan itu, tuan-tuan, janganlah kita merasa rendah diri, merasa kecewa, merasa tidak dihargai. Kerana kita tahu diri kita macam mana. Kita hendaklah menilai diri kita sendiri, dan kita janganlah kecewa sekiranya orang tidak memberikan penilaian yang baik terhadap diri kita. Sekian. Terima kasih.